أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur, Kampung Peringgit, Melaka, Malaysia. Seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana pada malam yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga. Amin insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan tentang kemerdekaan. Dan sebelum kita teruskan, sukalah dalam pertemuan-pertemuan saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawa'iju wa tunalu bihi radha'ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Antara kelebihan selawat At-Tafrijiyah ni, yang pertama dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan yang banyak. Ya, bila sebut daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, ada kesedihan-kesedihan kita. Dia tanya, Haji, kenapa sedih? Ustaz, bini saya tak bagi kahwin lagi, contoh. Ni dia. Ya, yang kedua dapat membuka pintu-pintu rezeki kita, amin insya-Allah. Baik, tajuk kita hari ini berkenaan tentang kemerdekaan. Yang namanya merdeka ni apa dia? Merdeka ni maknanya adalah kita memerdekakan diri kita daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kita kepada Allah. Ini dia. Ramai dia memperhambakan dirinya kepada makhluk.
Dia mengutamakan, maksudnya mengutamakan. Bila bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi azan ni, dia masih utamakan dunia-dunia dia lagi. Mengutamakan dalam hidup ni banyak benda lah. Kita apa dia? Kita meletakkan kepentingan, prioriti, keutamaan itu dunia. Sedangkan dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan. Buktinya ramai cikgu-cikgu, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, seorang-seorang telah kembali ke rahmatullah. Ini dia. Perlu memahami tentang hakikat dunia ni. Dunia ni, Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Ta'ala menyebutkan, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah olehmu sesungguhnya kehidupan dunia ni, annamal hayatud dunya ni la'ib. Kerja tempat orang nak main je main. Lepas tu kita tengok anak-anak muda kita kerja nak main je. Kerja nak main game je. Betul tak? Kenapa dia? Kerana kejahilan. Tapi kalau dah anak dah 3, 4, bapak-bapak ni dah main game juga. Bila kita tengok kita punya menantu kan, ini menantu ke hantu ni? Main game juga. Umur dah 40 main game juga. Itu dia. Tak relevan. Itu dia. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut di dunia ni tempat orang kerja nak lalai. Lepas tu kita tengok kan, ada ibu-ibu kat kenduri-kenduri kahwin masih nyanyi lagi. Oh, Fatimah, gadis nan ayu. Kita tengok tak padan dengan umur je. Ini dia. Ya, la ibu walah wazinah, terperangkap dengan perhiasan. Selain jin dan manusia, Allah jadikan perhiasan. Tengok di masjid ni serba banyak perhiasan-perhiasan. Tak salah. Innallaha jamil fayuhibbul jamal. Allah suka akan kecantikan. Allah itu cantik dan suka akan kecantikan. Ini dia. Cuma kadang-kadang kita terperangkap. Terperangkap ni maknanya kita pergi Langkawi ni kan, jalan-jalan, kita masuk yang namanya biasa ibu-ibu lah. Masuk je yang namanya kedai-kedai periuk-periuk tu, tak jumpa pintu keluar. Seronoknya kita kan. Ya, cari tudung-tudung misalnya. Tudung dah banyak dah. Tudung bawal dah ada, tudung siakap, ikan gelama, macam-macam tudung dah ada. Kita terperangkap dengan perhiasan dunia. Ini dia. Kemudian apa dia? Wa tafakhurun bainakum. Di dunia ni ramai orang bersombong antara satu sama lain. Di dunia, ustaz, saya jawatan kena tinggi, saya duit kena banyak. Kenapa? Biar orang pandang. Allah. Orang pandang cuma beberapa hari saja. Ya, kerana dunia ni sifatnya tidak tetap. Yang kita miliki ni bila-bila sahaja kita boleh hilang daripada genggaman. Setinggi apapun jawatan kita, sampai masa kita akan pencen. Itu dia. Ustaz, kalau tak pencen akan meninggal dunia. Ini dia. Dalam hidup ni, sebab itu kita kena ingat. Dunia ni penuh perangkap. Pertama, dunia yang kita cari ni, ulama sebut, siapa kejar dunia, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Allah. Sebab bila kita kumpul, alhaakumut takasur, kata Allah, celakalah orang yang mengumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, bukankah sampai satu saat kamu akan masuk kubur? Bila kita kumpul harta, kita menguntungkan siapa dia? Waris kita. Ya, yang untung siapa? Waris. Ya, sebab itu, ya, ulama sebut siapa yang mengejar dunia, dia sedang menguntungkan dunia orang lain, merugikan akhirat diri dia. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang sibuk kumpul harta ni, dia lupa salat. Lalah dia meninggal umur 40, tak sempat rasa duit pencen dan duit EPF. Ada tak? Ada kan? Ini dia. Kalau di Lembah Kelang tempat saya ni kan, Selangor Kuala Lumpur ni, 6 pagi ni, waktu subuh dah penuh dah jalan raya dengan kenderaan. Cumanya nak tanya ni, subuh ke tak subuh? Kalau subuh, alhamdulillah. Ni kalau tak subuh. Ini dia. Hari Jumaat biasa kan ada orang meniaga kan. Kadang kita tanya, tuan, niaga apa? Cendol. Semayang Jumaat tak boleh. Saya kena mempertahankan kecendolan dia. Allah. Ya, jual cendol apa hukumnya? Harus. Hukumnya halal. Tapi kalau tak solat, apa hukumnya? Hukumnya haram. Perniagaan itu halal, tapi ada sebab. Dia bekerja dengan pekerjaan tersebut, dia lawan Allah Ta'ala. Dia tinggal solat. Ini dia. Baik itu ramai. Ya, bila di antara kita keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, cari apa? Biasa kita akan cakap, ustaz, saya ni cari apa dia? Cari rezeki. Yang kedua, kita akan cakap untuk cari nafkah anak bini.
Yang ketiga, kita akan cakap untuk berkhidmat kepada masyarakat. Bagus tak tiga-tiga ni? Bagus. Tapi di manakah Allah dalam tiga-tiga ni? Allah. Lepas tu yang pertama, kalau kita kata mencari rezeki, orang bukan Islam pun cari rezeki. Binatang-binatang kat kebun pun cari rezeki. Jadi yang membezakan kita dan juga bukan Islam dia, kita mencari rezeki yang halal lagi berkat. Berapa ramai yang orang yang dia kerja, dia tak pentingkan halal haram dan juga berkat. Ramai tak? Ramai. Ya, kalau dekat negara kita ni, ya, anak-anak Islam kita meniaga bekerja dekat kedai-kedai yang ada jual arak. Ada tak? Ni dia. Ya, kedai-kedai yang ada jual arak, terlibat menyusun arak, terlibat dengan jadi cashier. Ya, orang bukan Islam beli arak. Semua tu dosa dah. Dosa. Hukumnya haram. Kita susun sebotol arak, dosanya macam minum sebotol arak. Agak-agak kalau kat kedai ada sebotol ke lebih? Sedozen ke? Lebih. Ni dia. Saya pernah tegur akak, kita tak boleh, orang Islam tak boleh susun arak. Nak buat macam mana dah kerja. Allah. Nampak tuan-tuan? Kalau setakat cari rezeki, orang bukan Islam pun cari rezeki. Tapi yang membezakan, kita mencari rezeki yang halal. Lagi berkat. Kita, waktu muda-muda, kita nak duit ni banyak. Tapi kita lupa. Kalau banyak, bila tak ada berkat, dia akan bocor. Sebab itu ada orang yang gaji 20,000, banyak tapi tak cukup. Ada orang gaji 2,000, anak 8, duduk di lembah kelam. Ya? Yalah sekarang semua mahal kan. 2,000 ni, anak 8 macam mana? Tapi bila tanya tuan macam mana boleh cukup? Ustaz, ikut lifestyle masing-masing. Allah. Kalau hari-hari makan McD memang tak cukup Ustaz. Ni dia. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, berkat ni apa dia? Berkat maksudnya bertambah. Maknanya siapa yang ada keberkatan, Allah akan bagi cukup. Berkat ni Allah akan cukupkan. Dia bukan banyak. Sebab kita pun setuju. Dalam hidup, dia bukan tentang kuantiti tetapi tentang kualiti. Umur bukan tentang banyak tapi tentang kualiti. Ada orang umur 40 tahun meninggal tapi telah karang puluhan kitab, ratusan kitab. Betapa berkatnya umur. Tua muda, miskin kaya, semua orang mendapat 24 jam sama. Setuju? Tapi setiap orang tak dapat keberkatan yang sama. Ada orang yang mana 4 pagi dah bangun qiyamul lail. Ni dia. Ada orang dah yang namanya solat berjemaah. Ada orang yang namanya pagi-pagi lagi dah baca Quran, dah solat duha. Dia tanya tuan tak bangun malam? Ustaz, saya bukan keturunan bangun malam. Allah. Ni dia. Ya, bangun malam. Bila sebut tentang kita, bila buat dosa, buat maksiat, ada seorang ni dia jumpa dengan para alim ulama. Wahai alim ulama, saya ni buat dosa tapi Allah Ta'ala tak hukum saya pun. Lalu dia tanya, kamu boleh bangun malam tak? Tak boleh bangun malam, qiyam. Kalau kamu tak boleh bangun malam, cukuplah itu sebagai hukuman daripada Allah. Kan kalau kita tak mampu bangun malam, qiyamul lail, solat, maka itu pun sudah memadai. Itu satu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin di dunia lagi. Allah. Ya, sebab itu hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, tentang berkat ni, bila berkat kita tidur sekejap tapi cukup. Duit kita sikit tapi cukup. Masa kita sikit tapi cukup. Itu berkat. Berkat ni dia akan bertambah dan manfaat. Bila suatu tu berkat, kita mati pun dia punya apa dia? Pahalanya masih. Ya, berpanjangan. Bila berkat ni, ya, tanda berkat macam mana? Ya, tanda berkat kalau kita ada satu harta, satu masa dan satu apa pun, dia akan menjadi apa ni? Manfaat. Masa manfaat, umur manfaat, duit manfaat, manfaat. Sebab itu dalam hidup, dia bukan tentang berapa juta kita ada. Dia bukan sejuta dan RM1 sama. Dua-dua datang daripada Allah. Sebab itu orang mukmin tuan-tuan, dia tak membezakan sejuta dan RM1. Kenapa dia sejuta dan RM1 tak akan mengubah dirinya. 1,000 dan sejuta tak akan mengubah. Dulu sebulan gaji 1,000 boleh datang masjid, sekarang gaji sejuta pun boleh datang masjid. Sejuta tak boleh ubah diri dia. Yang menjadi bernilai sejuta ni bukan duit sejuta tersebut. Yang menjadi nilai adalah apa dia? Bagaimana kita manfaatkan sehingga dia mendapat pandangan Allah SWT. Jadi kalau duit kita cuma RM1 diinfakkan, disumbangkan,
dia jauh lebih berharga berbanding kita ada 1 juta. Ini dia. Tetapi tidak diinfakkan. Ya, begitu juga orang yang dia cuma mungkin tinggal 1 minit hidupnya, tapi dia ingat Allah lebih berharga daripada orang yang mana hidupnya ada baki masa panjang lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tapi dalam keadaan hidup yang lalai. Telefon kita ni tuan-tuan, mahal. Berapa haji telefon? 6,000. Mahal. Tapi itulah ustaz, tak ada internet, tak ada line. Allah. Haji punya telefon apa? Saya telefon kentang aja ustaz, 100.5. Line ada? Line ada. Allah. Jadi mana yang lagi berharga? Yang murah ada line ke, yang mahal tak ada line? Begitulah perumpamaan orang yang mana tuan-tuan, rumahnya besar, hartanya banyak, semuanya besar, isterinya besar, semua besar. Tapi apa dia? Tapi bila dia tak ada connection, hubungan dengan Allah, dia umpama layang-layang yang terputus talinya, maka dia hidup terombang-ambing. Dia hanya dilihat bahagia. Outfit dia daripada atas sampai bawah, kita tengok dia kaya, dia senang, tapi dia tak bahagia. Kita dalam hidup memang kita nak duit banyak, tapi rupa-rupanya duit memang kita boleh cari banyak. Tapi duit, ustaz, kalau duit banyak boleh kahwin lagi. Kalau duit banyak kita boleh beli apa saja yang kita nak. Betul. Kita boleh kahwin lagi, kita tak boleh beli bahagia dalam perkahwinan. Kita boleh beli rumah besar dengan duit yang banyak, tapi kita tak boleh beli bahagia duduk dalam rumah. Kita boleh beli aircon, kita boleh beli tilam empuk untuk tidur, tapi kita tak boleh beli nyenyak je tidur malam. Semua ni berkait rapat dengan hubungan dengan Allah. Ni dia. Kalau kita jauh daripada Allah Ta'ala, kita akan cuma dilihat bahagia. Oh, haji ni kaya, duit banyak, jabatan tinggi. Tapi apa dia? Hakikat kita tak tenang. Ni dia. Sebab itu dalam hidup ni, kita nak merdeka apa ni? Rupa-rupanya selama ni, kita rasa kita dah merdeka dah. Ni dia. Merdeka dari sudut fizikal memang dah ni. Tapi dari sudut kita masih tak tenang. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita takkan dapat ketenangan sehinggalah kita ada qanaah. Qanaah ni maknanya rasa cukup dan tidak cinta pada dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, cinta pada dunia menebal, duduk dalam majlis ilmu, tapi pemikiran kita ni dah duit enjin nak buat apa, nak buat kolam ke, nak buat swimming pool ke, nak buat homestay ke, nak buat rumah sewa ke, nak beli tanah lagi ke. Kita punya apa dia? Kita punya angan-angan terhadap dunia yang menebal tu menyebabkan kita tak mampu berehat. Balik rumah kan, bang, dah pukul 3 pagi bang, termenung apa lagi? Itulah abang dia fikir ni kat mana homestay sesuai kita nak buat. Tak boleh rehat. Walaupun dah dekat tilam. Betul tak? Orang yang mencintai dunia yang terlalu menebal. Sebab apa kita cari duit banyak? Sebab kita akan cakap, ustaz, bila kita cari duit banyak ustaz, kita boleh rehat. Ni dia. Tuan-tuan, kalau betul lah cari duit banyak kita boleh berehat, patutnya bilioner tu dia dah boleh ikat diri dia dekat tiang, dia orang dah boleh santai sebab boleh duit banyak. Tapi buktinya tak. Manusia tak macam tu. Manusia ni kalau dibagi 1,000 nak 2,000, betul tak? Dibagi 2,000 nak 3,000, betul tak? Nak bagi 1 juta nak 2 juta, betul tak? Takkan pernah rasa cukup. Sehinggalah kita ada rasa qanaah. Qanaah ni maknanya rasa cukup. Bila kita dah mula rasa cukup, siapa yang rasa qanaah ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan antara orang yang ada rasa qanaah. Kenapa datang masjid? Ustaz, dunia ni kita ada limit dia, berpada-pada lah. Sebab apa dia orang tua kata, dunia cari banyak mana takkan habisnya. Orang yang kerja pula kata, ustaz, kerja ni memang takkan ada habisnya. Habisnya bila? Pencen. Habisnya bila? Mati. Betul tak? Ni dunia. Dunia kita cari banyak ni tuan-tuan, dunia tak pernah menjanjikan apa-apa. Sampai satu saat duit kita memang banyak, dalam CMB klik may bantu you, tapi apa dia? Sampai satu masa bertambah umur, nak habiskan sepinggan nasi pun dah tak mampu, tuan-tuan. Betul tak? Walaupun harta kita banyak. Dunia Allah Ta'ala sebut penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kita tak ada duit, orang hina. Kita banyak duit, orang dengki. Betul tak? Ini dia. Dunia ni tuan-tuan, ya, pertama sekali kita tak boleh guna banyak. Yang kedua, kita tak sempat guna banyak. Beza tak boleh dengan tak sempat. Ya, bila kita tanya dengan orang jutawan kan, tuan,
Tuan tak balik rumah ke? Tak boleh, saya nak uruskan 1.8 bilion. Rumah tuan kat mana? Rumah yang kat mana tu? Yang kat Melaka ke? Yang kat Putrajaya? Yang kat Putrajaya ke? Yang kat Johor? Yang kat Johor ke? Yang kat Selangor? Yang kat Selangor ke? Yang kat Kedah? Banyaknya rumah. Malam ni tidur mana? Tidur office. Rumah banyak pun tidur office. Dah makan belum? Tak sempat dia. Dah tengok anak bini? Tak sempat. Serba tak sempat. So, duit banyak, tapi kita tak boleh guna banyak dan tak sempat guna banyak. Tuan kat rumah ada TV dah. TV ada. Berapa inci? 60 inci. Oh, besar TV tu. Pernah tengok? Oh, tak sempat tengok. Habis siapa tengok? Bibi yang tengok. Tukang gaji. Allah. Ya tuan-tuan. Ya, bibi je lah yang sempat tengok. Jangan benci cinta ke. Ya. Apa lagi? 7 hari mencintai nenekmu. Kan? Bibi je lah yang sempat tengok filem-filem. Dia tak sempat. Ni tuan-tuan, dunia ni tuan-tuan, saya nak tanya. Ada tak depan saya ni tuan-tuan yang pernah pakai kenderaan 10 tahun? Ada tak? Naik kenderaan 10 tahun ada? Kalau ada, saya tak percaya tuan-tuan. Tahun ke-10 saya percaya. 10 tahun saya tak percaya. Tuan-tuan datang ke surau masjid, parking. Balik rumah, parking, tidur. Pergi office kerja, parking. Banyak parking ke banyak bawa? Banyak parking daripada bawah. Tak sempat kita pakai 10 tahun. Itu kalau ada satu kenderaan. Kalau lebih, ni dunia. Tu belum tudung-tudung ni. Kan yang kita simpan dekat dalam lemari tu. Ada yang, ini rasa dah 2 bulan tak pakai. Betul tak? Jubah baju Melayu kita kan. Ini rasanya yang kaya tahun 2019 punya ni. Dah lama tak pakai. Banyak guna ke banyak simpan? Dunia. Kita boleh cari banyak. Pertama, tak sempat guna banyak. Tak sempat. Yang kedua, cari banyak. Tak boleh guna banyak. Sebanyak apa pun duit kita, besok pagi sarapan sekeping roti canai. Ke Ustaz, saya punya tanah di Langgar Buat Highway. Habis tu, saya nak makan 100 roti canai. Banyak mana pun tetap makan satu, dua. Dunia. Habis itu dunia ni Ustaz, kita duduk kat dunia ni sekarang ni, nak buat apa dengan dunia ni? Tak mau. Siapa jadikan dunianya nafsunya, maka dia orang yang akan menyesal. Berapa ramai kan ada orang yang mana dia muda-muda dia nak buat rumah 2, 3 tingkat, 4 tingkat. Bila dah tua menyesal. Sebab apa dia? Ustaz, anak saya 7, tapi macam ni sunyi. Mana pergi anak-anak? Seorang dah duduk college, seorang dah duduk di Sabah kahwin, seorang dah duduk di matrik, ya. Dah tak ada, dah tinggal saya berdua je. Habis tu kenapa? Nak pakai kontraktor, robohkan tingkat 2 dengan tingkat 3. Kenapa nak dirobohkan pula? Yelah Ustaz, bila seorang-seorang kadang-kadang suami pergi kuliah, saya bila hujan, tong, takut saya ni. Tingkat 2, tingkat 3 tu tak tahulah jembalang hantu apa kat atas. Betul tak? Dulu waktu muda-muda kita nak rumah besar, kita nak semua yang, tapi akhirnya penyesalan. Sebab masa dengan anak tadi kejap. Di depan saya ni, berapa ramai yang dah tak ada kesempatan mak ayah? Ada kan? Dah tak ada dah. Sama dengan mak ayah dah habis dah. Kesempatan dengan anak-anak? Ini dia. Anak 7, tapi dah kesempatan tu dah habis. Anak kita, bila masuk je sekolah menengah, dia pandai main game PUBG, Mobile Legends, FF. Dia dah tak nak kawan dengan kita. Ayah pandai main game, tak pandai. Dia tak nak dah kawan kita. Dia dah ada dunia dia. Masa kecil-kecil memang nak kawan dengan kita. Cucu kita pun macam tu juga. Esok dah besar dah tak nak kawan kita. Betul tak? Dia dah ada dunia dia. Jom ikut atuk pergi surau, tak mau dia. Ini dia. Ya. Kemudian kesempatan bersama dengan adik-beradik. Berapa ramai di depan saya dah tak ada kesempatan adik-beradik, Ustaz. Saya dah tak boleh dah main polis entry, bantu jaga, lompat-lompat, balik-balik bantal, habis. Ya. Yang mana apa dia? Adik-beradik saya mula kahwin je, dia dah mula buat haluan masing-masing. Betul tak? Depan saya ni, dah tak ada dah kesempatan adik-beradik. Betul tak? Nikmat adik-beradik tu habis. Inilah dunia tuan-tuan. Itu dalam soal dunia. Dalam soal akhirat pun macam tu. Kesempatan-kesempatan kita boleh dengar azan, kita boleh solat, kejap lagi Allah ambil. Sebab itu orang Jawa kata, mumpung seurip. Sementara masa hidup. Saya Jawa tuan-tuan. Banting. Ya. Dekat je, banting. Ya.
Allahumma salli ala sementara masih hidup buat kebaikan. Sebab apa dia? Berapa ramai orang yang telah meninggal dunia tuan-tuan. Mereka semua nak hidup semula untuk beramal soleh tapi dah tak dapat dah. Ini dia. Sebab tu pada anak-anak kita yang putus asa, kan ada kan musim-musim PKP ramai bunuh diri kan. Ya, tak PKP ke nak bunuh diri. Siapa yang rasa nak bunuh diri tu pergi kubur. Tengok berapa ramai daripada zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Adam yang mati semua nak hidup balik. Kita yang hidup nak mati buat apa? Allah. Ni, orang mukmin tuan-tuan. Bila dia diuji, ya. Bila dia ada 10 jari, Allah ambil satu, dia akan nampak 9 lagi. Tapi orang yang mana fasik, orang yang mana apa dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah, bila Allah ambil satu jari, gelap dunia. Pernah tak dalam hidup kita memang tak boleh kehilangan? Kita naik motor, orang langgar side mirror kita, satu je patah, tak tenteram hati kita berat. Padahal kita ada sebiji motor dan fungsi motor tu masih boleh lagi. Ini dia. Tapi kita macam gelap dah dunia kita. Allah. Pernah tak dalam hidup kita ni, motor kita kena curi, gelap dunia. Padahal kita ada mak ayah, kita ada keluarga, kita ada rumah, kita ada tempat tinggal, kita ada kehidupan, kita ada kesihatan, banyak lagi nikmat. Allah ambil satu je, terus kita rasa gelap dunia. Makan, tidur, tak nyenyak. Pernah tak dalam hidup tuan-tuan? Allah ambil satu, kita rasa macam gelap dunia. Ada kan? Itu tanda apa dia? Tanda kita tak syukur dengan nikmat. Sengaja Allah ambil supaya kita sedar mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Allah nak bagi tahu semua Allah punya. Allah baru ambil satu je. Padahal tak ada satu pun milik kita. Ni dia. Ya, Allah ambil itu tanda Allah punya. Kita cuma pinjam. Tuan-tuan, kita ni Allah baru ambil satu. Apa lagi yang Allah ambil ni kadang-kadang kita rasa. Contoh kita bagi satu dah, sakit gigi cukuplah. Sakit gigi tangkap je, pergi kenduri kahwin, DJ umum. Tuan-tuan, kami pihak keluarga menyediakan 40 jenis makanan. Semono. Sampai kat dia punya pintu gerbang tu, sakit gigi tangkap. Aduh. Kita pun bisik AJK. Tuan, bubur ada bubur. Maaf tuan, bubur tak ada dia. Allah. Minum air kosong je lah kita. Betul tak? Itu baru sakit gigi. Besok bila kita meninggal dunia, Allah ambil semua. Ini dia. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perlu kita faham tentang kejayaan sebenar kita bukan di dunia. Kejayaan sebenar kita di akhirat. Kejayaan kita apabila kaki kanan kita mula melangkah kaki kita ke syurga Allah Ta'ala. Allah tak marah kalau kita tak ada jawatan dan harta. Tapi Allah Ta'ala akan murka sekiranya kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kita di dunia. Di akhirat, level-level kita ni, sama ada kita ada doktor, ada PhD, ada pangkat, ada jawatan, ada ilmu banyak. Semua ni tak membezakan kita di akhirat. Yang membezakan kita hanya takwa. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perlu memahami tentang konsep merdeka kita. Kita sekarang ni di alam yang ketiga. Alam yang pertama, alam yang disebut tentang alam ruh. Yang kedua alam rahim 9 bulan. Sekarang kita duduk alam dunia. Alam dunia antara alam yang sekejap. Pejam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Allah. Ini dia. Sampai masa Allah akan ambil itu. Dan alam yang keempat, alam barzah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Kalau mati senang, mati kata. Merasai mati ni susah. Merasai mati ni tuan-tuan, sakitnya mati bagaikan direbus hidup-hidup. Bagaikan dicampak di pokok yang berduri lalu direntap. Bagaikan dilibas sebanyak 300 libasan pedang. Bagaikan apa dia? Ibu yang melahirkan anak itu baru 1 daripada 99 sakitnya kematian. Sakitnya mati daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tak ada satu tempat yang disentuh melainkan semuanya sakit. Allah. Tuan-tuan, kita tengok orang mati sebenarnya, dah mati. Orang yang duduk dalam kubur 100 tahun pun masih merasai sakitnya mati.
Kalau demam, kena COVID, ya mungkin seminggu. Lama-lama 2 minggu. Ya, mungkin ada yang berbulan. Tapi ni 100 tahun dalam tubuh pun masih sakit mati. Ya, itu baru mati. Ada lagi alam barzah. Ada lagi alam mahsyar. Ini dia. Perjalanan kita masih panjang. Kita nak diberdirikan di padang mahsyar berapa lama? 70 tahun berdiri, menunggu hari perhitungan. Berapa total di padang mahsyar? Ulama sebut 45 hingga 90,000 tahun. Kerana setiap di antara kita akan diaudit amal kita. Ketika mana kita berdiri di padang mahsyar, la tazulu qadama 'abdin hatta tus'al an arba', tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di hari akhirat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya apa yang dihabiskan. Allah. Tuan-tuan, daripada start kita balik sampai sekarang, berapa umur kita, ke mana umur kita gunakan? Kita balik tahun bila? Tahun 1993, tahun 86. Ini dia. Setahun 360 hari daripada hari pertama kita balik, dah malaikat Raqib Atid catat. Catat bukan catat saja. Semua nanti akan dipersembahkan di hadapan Allah. Ya. Hari pertama kita pergi surau masjid, pakai selipar buruk, keluar selipar baru. Dah catat. Curi selipar orang macam tu. Pergi sekolah, lepas tu baru berapa jam, lompat pagar sekolah, dah kena catat. Balik rumah, tinggi suara dengan mak ayah, dah kena catat. Semua kena catat. Kita ingat tak? Lupa dah, lupa. Ini dia. Tapi malaikat Allah tak pernah lupa, semua dicatat. Besok nanti akan dihimpunkan semuanya di hadapan Allah. Ini dia. Ya, tentang umur kita, apa yang kita habiskan. Yang kedua, tentang apa dia? Tentang jasad kita, an jasadihi fima ablah, jasad kita apa yang telah kita rosakkan. Itu memang makan seronok, makan ni sedap. Tapi akhirnya rosak badan kita. Ustaz, dulu muda-muda Ustaz, saya terlalu ikut nafsu. Kenapa ya? Dulu saya suka kunyah Milo. Bukan diminum Milo tu, bukan. Milo tu dikunyah. Habis tu, sekarang dah kena kencing manis Ustaz. Allah. Contoh, ini dia. Jasad kita apa yang kita rosakkan, Allah akan tanya. Yang ketiga, apa dia? An ilmihi ma ya'malu bih, tentang ilmu kita apa yang telah kita amalkan. Macam-macam kita dah tahu, betul tak? Tapi kita tak amalkan pun kena tanya. Ustaz, kalau macam itu tak nak pergi kuliah, kenapa? Nanti banyak sangat tahu, banyak kena tanya. Lagi tak datang kuliah, lagi kena tanya. Itu dia. Yang keempat, apa dia? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita. Daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Kita cari harta banyak memang seronok. Tetapi yang paling dibimbangkan, yang paling susah bukan cari duit, tapi tuntutan harta. Harta itu akan diaudit, ditanya satu persatu. Allah. Tuan-tuan. Ya, sebab itu ya, kita tuan-tuan, kita pantau hobi kita. Ada di antara kita hobi kita, minat kita kumpul barang-barang antik, barang-barang lama, kumpul keris-keris, kumpul kayu golf, kumpul batang pancing, kumpul. Ya. Jadi besok bila kita meninggal dunia, semua akan diaudit oleh Allah, ditanya. Ni batang pancing kamu, minat pancing sampai 100 batang buat apa macam tu. Nak jawab apa depan Allah? Ni dia. Kan minat kita tak sama kan? Yang ibu-ibu minat tudung macam tu kan? Semua koleksi tudung daripada zaman Piramli kan? Sampailah zaman sekarang ni, zaman Siti Nurhaliza, kita kumpul. Penuh tak jawab. Contoh. Ya? Sebab pada semua akan ditanya. Di akhirat, satu barang boleh ditanya sehingga pada sampai 1000 tahun. Allah. Satu barang je nak kena tanya sampai 1000 tahun. Balik rumah kita tengok, dekat ruang tamu kita ada banyak mana. Ya, kemudian buka lagi bilik kita, ada macam-macam koleksi kita simpan. Semua tu kita kena uruskan sebelum kita meninggal dunia. Sebab semua akan ditanya. Dunia ni, kita duduk di dunia ni, dunia tempat ujian. Orang kaya ujian, miskin ujian. Kita duduk di pentas lakonan, yang mana semua ada watak-watak dia. Ada watak mak, watak ayah, watak anak, watak YB, watak Tan Sri, watak orang kaya, hartawan, dermawan. Watak-watak kita ni, nikmat-nikmat kita sahaja Allah bagi tak sama. Yang ni kaya.
Yang ni miskin. Yang ni papa kedana. Yang ni bankrupt. Yang ni kenapa Allah jadikan ada label-label? Tak semua orang kaya. Allah Maha Kaya. Kenapa Allah tak bagi semua orang kaya? Pertama, kalau semua orang kaya, kita takkan rasa bernilainya duit. Kalau semua ada mesin pencetak duit, kita tak rasa duit itu bernilai sebab semua orang kaya. Nombor satu. Yang kedua, kalau semua orang kaya, kita tak boleh belajar bersyukur. Bila kita ada duit banyak, kita tengok ada orang susah, Allah, beruntungnya. Di kala mana ada orang yang tak ada duit, kita boleh belajar bersyukur, lalu kita pun bantu mereka. Begitu juga ada orang sakit, ada orang sihat. Allah tak jadikan semua orang sihat, tapi ada orang sakit. Sebab dia supaya kita belajar bersyukur betapa nikmatnya sihat yang kita dapat. Kita takkan rasa nikmatnya sihat sehinggalah kita diuji dengan sakit ataupun melihat orang lain sakit. Tuan-tuan, apa nikmat yang kita rasa biasa? Tapi bila kita diuji, baru kita tahu betapa beruntungnya nikmat yang kita dapat. Antaranya jantung. Kita takkan rasa betapa nikmatnya jantung sampai nak kena sakit jantung. Kita dapat jantung yang melekat kat dada kita ni biasa je. Tapi bila kena sakit jantung, baru kita tahu Allah betapa bernilainya jantung yang Allah bagi. Apa lagi? Buah pinggang. Kita rasa buah pinggang yang melekat dekat tubuh kita ni biasa je. Tapi bila kita kena sakit buah pinggang, kena dialisis, baru kita tahu betapa bernilainya buah pinggang yang Allah bagi. Kita boleh berjalan ke sana kemari, kita rasa biasa kan? Tapi bila kita datang rumah saudara mara kita tengok dia nak pergi ke dapur mengensut, merangkak. Allah, betapa nikmatnya kita boleh berjalan. Sengaja Allah jadikan ada orang sakit, ada orang sihat supaya dapat belajar. Begitu juga ada orang mati dulu, ada orang mati kemudian. Betul tak? Kenapa Allah tak jadikan semua mati terus? Kenapa ada yang hidup lagi, ada orang mati kemudian, ada yang mati dulu? Jawapannya supaya kita belajar bersyukurnya kita masih dihidupkan, kerana ramai orang yang telah meninggal dunia tak ada kesempatan buat baik. Sebab itu buat baik ni segera. Sebab dah tak lama kita buat baik, tuan-tuan. Sebab kalau kita mati malam ni, besok dah tak pergi solat subuh dah. Besok dah tak payah baca Quran, besok dah tak payah nak sujud dengan Allah. Betul tak? Orang mati sekarang ni kat dalam kubur, dia orang pergi kuliah maghrib tak? Tak pergi dah, habis. Sebab itu masa ada ruang kita buat baik, buat baik. Sebab tu orang yang sentiasa fikir tentang mati, dia tengok air menangis. Tuan, kenapa tengok air menangis? Ustaz, berapa hari lagi saya boleh minum air? Kerana sampai satu masa Allah Ta'ala ambil nikmat itu, saya tak boleh minum lagi. Bila tengok Haji tu berjalan kan, berjalan, nangis. Haji, kenapa berjalan pun menangis? Ustaz, berapa hari lagi saya boleh berjalan? Sampai sedikit masa lagi Allah ambil nikmat ini, saya dah tak boleh jalan dah. Saya dah tak ada peluang untuk datang ke rumah Allah lagi. Allah. Itu penyesalan itu akan datang biasanya di kemudian. Dia tengok ada orang yang bila dia sakit tak ada harapan sembuh, yang dia tak pernah terfikir yang namanya kursi roda perlu dibeli dan diletakkan di rumah. Dia tak pernah terfikir, dia terpaksa, anak dia terpaksa beli katil hospital letak kat rumah. Dia diuji dengan sakit tak ada harapan sembuh, bunyi azannya, hayya 'alas salat. Bunyi azan je, meleleh air mata. Bunyi azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, meleleh air mata. Bila kita datang ceramah ni, baru kita faham kenapa ayah kita menangis. Rupanya ayah kita duk teringat dulu waktu muda, rumah dekat dengan masjid, boleh pergi surau, boleh pergi masjid. Kenapa tak pergi? Kesempatan itu Allah dah ambil sehingga penyesalan yang tak ada ubat. Allah. Tuan-tuan, tadi kita sebut 3 penyesalan yang kita nak dapat, yang mana Allah dah ambil. Kesempatan bersama dengan anak, kesempatan bersama mak ayah, kesempatan adik-beradik. Betul tak? Dan ada baki beberapa kesempatan yang kita ada ni pun sedikit masa lagi Allah akan ambil. Nah, ini dia. Ya. Sebab titik tertinggi seorang manusia umurnya 40. Tuan-tuan, titik tertinggi umur 40. Ini kita punya climax hidup kita, 40. Sebab dia daripada kosong pergi 40, kemudian 40 dia pergi kosong.
Ya. Bila kanak-kanak dia makan kena suap. Ya. Kemudian dia semakin dewasa, azan. Belum. Azan ke? Masih azan. Silakan. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu selepas daripada ini insyaAllah. Minta maaf tanya sampai pukul berapa? Nak kena bagi, nak kena tahu juga tu. Baik, 9 boleh? Boleh? Jemaah tak apalah, sampai pukul 9 tak apa ya. Okey, baik. Asyhadu an la ilaha سيدنا محمد وصي الطريق والشرف ودرجة عادلة معصوم وقام محمد الزمن إنك لتحب
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bertemu kembali. InsyaAllah kita sambung berkenaan tentang kehidupan kita ni tuan-tuan. Climax, puncak kehidupan manusia ini umurnya 40. Yang mana kalau kita tak nak berubah ketika mana umur 40, ya, kita tak nak kembali pada Allah, lepas umur 40 dia jadi sukar. Ya, yang mana lazimnya kita menyedari betapa yang namanya ketika mana kita umur kosong. Ya, masa tu umur sebulan, umur setahun, kita makan dibantu, buang besar dibantu, ya. Kemudian sampailah, ya, sampai klimaks kita umur 40, kemudian bila kita terus lagi hidup sampai ke bawah balik, begitulah. Bila kita bertambah umur, ya, kita dah mula ada sakit yang mana kita dah tak boleh nak urus sendiri, kita akan apa dia? Semua dibantu balik. Makan dibantu, betul tak? Buang besar kita dibantu. Inilah kehidupan kita. Ya, yang mana kita tidak bertambah umur menyebabkan kita semakin hebat. Kita akan sengaja Allah jadikan daripada kita kosong, daripada kita tak ada apa-apa, sehinggalah kita kembali hingga tak ada apa-apa. Ya, daripada kita seorang, sehinggalah akhirnya kita seorang. Ini dia. Betul, masa kita ada climax kita umur 40 ni, climax. Ramai kawan. Kawan kita ramai. Yang mungkin masa tu kita ada jabatan-jabatan, ya, ketua-ketua jabatan, ya, kita punya pangkat masa tu kita punya apa ya, gaji kita, tangga gaji kita tengah masa tu kita tengah sedap. Tu puncak kita sebagai manusia. Lepas tu kita mula kurang sampai masa mungkin kita pencen, ya, sampai masa anak-anak kita mungkin jauh dengan kita, ya, daripada ya start kita seorang dan kita akan kembali pada seorang. Ini hakikat kehidupan yang perlu kita suka tak suka kita akan lalui kehidupan ini. Ya, sebab itu orang yang dia berfikir tentang kehidupan dunia ni, ya, dunia ni bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan. Ya, buktinya pada kalau kita pergi Langkawi kan, ya, sekaya apapun kita dah sampai Langkawi, kita akan sewa hotel ke beli hotel. Sekaya apapun kita nak duduk 3 malam je ni. Kita cuma sewa. Turun daripada Langkawi, kita nak berjalan-jalan di sekitar Langkawi, kita akan sewa kereta ke beli kereta. Sekaya apapun kita cuma sewa kereta. Sebab kita tahu Langkawi yang kita pergi tu, dia bukan tempat tinggal, tapi cuma tempat persinggahan, bukan tempat perhentian. Begitulah dunia ni tuan-tuan. Tadi kita dah sebut kita ada 5 alam dan sekarang kita berada di alam yang ketiga dan kita masih lagi berjalan. Dan perjalanan hidup kita ni tuan-tuan, 2 saja. Perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju syaitan. Perjalanan syurga, perjalanan neraka, perjalanan iman, perjalanan nafsu. 2 saja. Dia tak ada tengah-tengah. Maka sebab itu kita perlu perbetulkan perjalanan hidup kita. Dan semula-mula perjalanan hidup adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila dia tanya tuan pergi mana masjid? Bagus. Taklah, apa pula bagus? Kamu pergi masjid kan? Betul, saya pergi masjid. Tapi saya pergi masjid nak curi tabung. Allah. Perjalanan menuju Allah tak? Tak. Perjalanan mengikut nafsu. Perjalanan mengikut terunjuk syaitan. Ini dia. Perjalanan menuju neraka Allah. Maka sebab itu dalam hidup ni kita betulkan perjalanan kita. Dia tuan nak pergi mana, nak pergi pasar, buat apa? Saja cuci mata tengok janda-janda. Itu perjalanan menuju apa? Hidup ni 2 je. Nak pergi mana? Nak pergi masjid. Nak pergi masjid? Nak dengar ceramah? Tak apa dengar ceramah. Nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Mana nawai itu kita. Di dunia, tadi kita sebut tentang kita bermula kosong dan kembali kosong. Bila sebut tentang ke mana pergi umur kita. Habis Ustaz, umur saya habis. Saya leka, lalai, 40 tahun habis. Mana duit? Duit habis. Ya, kita akan tengok orang pencen ni 3. Pertama, bila dia pencen, dia akan kumpul harta yang banyak. Ustaz, masa saya posting kat Kedah, saya beli rumah kat Kedah. Masa saya posting kat Perak, saya beli rumah kat Perak. Masa saya posting di Selangor, saya beli rumah di Selangor. Saya ada 3 biji rumah. Yang seorang lagi, Ustaz, saya tak ada apa-apa aset. Nak cerita sikitlah, buruk jugalah. Waktu muda-muda dulu Ustaz, saya suka berjoli, besakan. Belanja janda-janda makan. Anak bini duduk di kampung, saya duduk di pekan, duduk rumah kerajaan, seronok je kerja. Pakai outfit mahal-mahal. Ya, habis duit macam tu je. Ada tak kawan-kawan macam ni? Yang jenis nak lalai, leka, ada tak? Ada. Yang ketiga, kita tengok orang ni pencen cikgu, suami isteri,
tapi kita tak nampak duit dia banyak mana. Kita tak nampak sangat, adalah duit dia tapi tak nampak. Dia tanya JKK masjid kan, tuan kenal tak cikgu ni? Kenal. Kita tengok kereta dia biasa, rumah dia biasa, mana pergi duit dia? Oh, kalau nak tahu, dia lah orang yang paling cerdik sekali. Kenapa? Dia telah berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat daripada zaman muda lagi. Datang korban tiap-tiap tahun, dia buat korban tiap-tiap tahun. Datang yang namanya Ramadan, dia infak, iftar, berbuka puasa ni, ya, di masjid surau, dia penuhkan 30 hari slot. Datang yang namanya apa dia? Datang yang namanya masjid surau nak besarkan ke, nak buat renovation ke, mahkamah tahfiz perlukan sumbangan ke, dia lah orang tamu. Harta dia telah pindahkan ke negeri akhirat. Dia lah orang yang kaya sebenarnya. Sebab apa yang kita kumpulkan, kita akan tinggalkan. Tapi apa yang kita infakkan, itulah harta sebenar kita. Tuan-tuan, sebab kita kumpul harta ni, kita mati, kita akan tinggalkan. Adakah cerdik orang yang mengumpulkan sesuatu yang dia akan tinggalkan? Tak cerdik kan? Kita kumpul, kita singgah tempat orang, kita tinggalkan. Harta kita yang banyak, rugi, tuan-tuan. Seorang yang mana dia tahu dia nak pergi Langkawi 3 hari, dia tahu bekalan nak pergi Langkawi 3 hari itu banyak mana. Seorang yang dia tahu kalau dia nak pergi ke negeri akhirat, akhirat sebenarlah umur kita. Umur di dunia ni sekejap saja. Umur di akhirat unlimited. Orang yang dia tahu nak balik akhirat ni, mesti kena ada bekalan yang banyak sebab nak duduklah lama kat sana. Biasa kita dengar istilah di dunia ni, simpanan hari tua. Duit pencen, senang kata kan. Ya, bagus tak? Bagus. Ustaz, saya tak nak susahkan anak-anak saya. Adanya duit KWSP, EPF, duit pencen ni, besok bila saya sakit, adalah. Ya, yang saya tak nak susahkan anak saya lah, senang cakap. Itu dia. Ya, boleh bantu saya. Bagus. Cuma tuan-tuan, ada satu istilah lagi, simpanan akhirat kita pula mana? Itu dia. Maknanya bagus, simpanan pencen ada, bagus. Tapi simpanan akhirat pula ni mana? Ini simpanan pencen 1/2 juta. Simpanan akhirat. Sedangkan kat dunia ni, kita dah lalui, kita kata umur manusia ni, yang biasanya 60. Kita dah lalui sebahagian umur. Kita tinggal berapa hari lagi? Kita balik rumah, kita boleh tengok rumah kita, boleh bilang berapa hari lagi. Kecintaan kita terhadap dunia ni boleh berapa hari lagi? Kita cinta rumah, kita cinta kenderaan, kita cinta tanah, berapa hari lagi? Kita mati malam ni, kalau dekat dalam kubur ada orang nak bagi kita geran tanah setebal apa pun, ni 1 Melaka punya geran tanah, kita tak mau. Kalau orang bagi emas 1 kilo pun kat dalam kubur, kita dah tak mau. Kalau orang bagi kunci kereta Ferrari ke, mata belalang ke, Avanza ke, apa ke, kita tak mau. Sebab apa? Habis dah, nilai itu dah tak ada dah. Betul tak? Jadi yang kita nak apa? Amalan. Sebab tu yang kita fikirkan orang cerdik, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah orang yang mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang adalah orang yang manit taba'a hawahu, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Atau orang yang ikut hawa nafsu, dia sentiasa akan menyesal dalam hidup. Apa-apa juga. Kita beli ikut nafsu, beli banyak, lala tak habis, tak ada orang nak makan. Betul tak? Semua yang melibatkan nafsu, semua akan penyesalan yang tak ada penghujung. Tuan, apa sedih, saya menyesal Ustaz. Dulu waktu muda-muda, saya lupa abaikan rumah tangga saya. Kenapa? Dulu saya suka mancing. Tapi saya mancing hari-hari, sampai tak balik rumah. Habis tu, bini saya kata, bang, kalau dah hari-hari mancing udang, abang kahwin je dengan udang tu. Allah. Lala saya geram, saya ceraikan dia. Bila saya ceraikan dia, menyesal saya. Semua tindakan ikut hawa nafsu, semuanya penyesalan. Betul tak? Itu dia. Sebab itu dalam diri kita buat jahat sebab 4. Pertama, sebab nafsu. Dan nafsu ni tempat duduk setan. Setan tahu nafsu kita ni apa. Nafsu perempuan ke, nafsu kereta ke, nafsu rumah ke, nafsu harta ke. Dia akan lepak kan. Nafsu kita yang kita layan, yang kita pertahankan. Sebab itu tak semua orang boleh dengar nasihat, tuan-tuan. Sebab nasihat sama dengan perubahan. Tak semua orang dia suka nak memerdekakan diri dia dah biasa dengan maksiat dosa. Dia nak keluar daripada kepompong tu, satu penghijrahan yang bukan mudah. Kerana diperlukan tindakan.
Kalau seorang yang dah biasa minum air ketum, dia nak berhenti, dia perlu hijrah. Maknanya tak mudah. Sebab itu nak dengar nasihat tak mudah. Kalau ni ada orang telefon saja, Ustaz, boleh bagi nasihat macam mana nak berhenti air ketum? Saya pun minta maaf tuan, saya pun tak pernah ada pengalaman minum air ketum je. Macam mana nak bagi nasihat? Tapi sebelum saya bagi ni, dia kata, tak apalah tip-tip doa-doa ke. Saya kata, kalau sebelum saya bagi ni, cuba Ustaz cerita sikit. Saya tanya, cuba tuan cerita sikit, apakah pengalaman tuan minum ketum? Dia kata, pertama sekali Ustaz, duit habis, hari-hari duk beli minum ketum je. Yang kedua, ya, nak berhenti ni, seminggu ni kadang-kadang macam nak gila je dia. Allah. Yang ketiga, cerai anak bini je. Yang bila dah tak betul tu, kan? Masalah rumah tangga, tanggungjawab, berkeluarga habis. Ini tuan-tuan. Ya, jadi sebab itu Allah SWT sebab semua yang kita letakkan kehendak nafsu semua akan menjadi penyesalan dalam hidup. Yang kedua, kita jadi jahat ni sebab bisikan syaitan. Yang ketiga, sebab kawan yang jahat. Sebab tu Rasulullah sebut al-kayyis al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Sebab tu tuan-tuan penting tengok anak-anak kita siapa dia kawan. Tengok diri kita, siapa kita kawan. Kalau kita kawannya kaki mancing, tak lepas kita jadi pemancing, tegar. Kalau kita tak minat pun, dia ajak. Seronok jom lah. Temankan aku je dulu tak apa. Mula-mula kita teman kan, lalu kita pun mancing juga. Kalau kita tak salah, itu dia. Ya, memancing tak salah. Ya, kalau kita kawan kita apa dia? Suka apa dia? Ya, suka seronok je lah kita ni. Ya, tapi kalau kawan kita kaki masjid, rajin pergi masjid, dia asyik ajak kita. Lama-lama daripada kita bukan seronok masjid, akhirnya sebab kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita bersama dan siapa yang kita sayang. Kalau kita bersama dengan kaki bawang, membawang, kedai kopi, mengata, memfitnah, membawang, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan geng-geng membawang. Tahu membawang? Istilah muda lagi ni lah, memfitnah, mengumpat, mengata. Ya? Kalau kita bersama dengan orang-orang yang ahli syurga. Syurga ni tempatnya dua. Yang pertama, orang yang pendosa yang bertaubat. Yang kedua, orang soleh. Kalau kita sudah Ustaz, saya ni bukan orang soleh, tapi mudah-mudahan kita pendosa yang bertaubat. Kita semua pendosa tanpa noktah. Ada je dosa yang kita buat. Ustaz, kenapa je kita ni asyik banyak dosa? Jawapannya sebab kita hamba. Ini dia. Tuhan saja yang tak ada dosa. Manusia ada dosa. Lemah. Sentiasa tersilap. Kita kadang-kadang dah bawa kereta elok, orang langgar kita je tak. Itu hidup kat dunia ni. Sebab itu kita sentiasa kena minta ampun pada Allah. Siapa tak nak minta ampun pada Allah, dia sedang menjarakkan dirinya dengan Allah. Semakin kita pertahankan dosa, tak nak bertaubat, kita semakin jauh. Bukan Allah jauh kita, kita jauh dengan Allah. Masjid ni daripada dulu kat sini, kita yang jauh tak nak datang, betul tak? Itu dia. Ya, siapa cinta pada Allah, dia mudah melakukan kebaikan, dan siapa yang Allah cinta pada dia, Allah bagi nikmat dalam ketaatan. Cinta pada Allah ni semua orang boleh. Hatta orang peminum arak, orang berzina pun kita tanya cinta pada Allah, cinta, sayang pada Allah, sayang. Tapi nak dapat dicintai oleh Allah, tak semua orang. Bila Allah mula mencintai kita, tanda-tandanya kita mula dapat nikmat dalam ketaatan. Sembayang khusyuk. Kadang-kadang kita tengok orang sembayang kan, tutup mata geleng-geleng kepala. Boleh bagi tip tak macam mana boleh khusyuk macam Haji? Saya tak khusyuk. Habis tadi saya tengok Haji tutup mata geleng-geleng kepala. Tak. Saya duk fikir macam mana nak kahwin lagi. Allah. Ingatkan khusyuk. Maknanya tak mudah mengingati Allah ni. Walaupun waktu yang diperuntukkan untuk solat, lalai. Lagi, Ustaz, macam mana nak dapat khusyuk? Pertama sekali, siapa-siapa yang ingat Allah di luar solat, dia boleh dapat ingat Allah dalam solat. Tapi siapa-siapa kat luar solat, dia lupa Allah, dia lara, dia buat dosa, dia buat maksiat, dalam solat dia tak boleh ingat Allah. Sebab apa dia? Sebab Allah di luar solat dan di dalam solat Allah yang sama. Maknanya apa dia? Maknanya kita masa sembahyang Allah yang sama. Kalau luar sembahyang Allah yang sama. Maknanya kalau kita yang perempuan, kalau dalam solat kita pakai tudung, kat luar kena pakai tudung juga. Betul tak? Bukannya perintah Allah tu, ya? Ke Allah ada waktu solatnya? Betul tak? Ya, begitu juga dengan rasuah ke, mencuri ke, apa lagi?
kita menfitnah ke, kita buat dosa ke. Kalau di luar kita lalai, dalam solat kita lalai. Tuh, nak menentukan kita ni boleh ingat Allah ke tak boleh ingat Allah, yang menentukan adalah di luar kita. Macam mana aktiviti kita 24 jam kita di luar solat itu. Kalau kita dapat ingat Allah. Ingat Allah ni maknanya apa ni? Kalau orang nak ajak kita menfitnah ke, ajak kita sembang-sembang buruk pasal orang lain ke, ghibah, mengumpat ke, kita maknanya apa dia? Maknanya kalau kita jaga hukum hakam di luar solat, insya-Allah dalam solat kita boleh ingat Allah. Maknanya pertama sekali jauhkan dosa. Yang kedua, macam mana nak dapat khusyuk dalam solat ni? Ya, dengan apa dia? Dengan kita anggap itu solat terakhir kita. Banyak lagi lah. Itu dia. Baik, tadi yang keempat, antara sebab kita ini buat dosa, yang keempat adalah apa dia? Memang sifat dunia itu menggoda. Allah Ta'ala jadikan sifat dunia ni menggoda. Ya. Sebab itu kita ni kadang-kadang bila hati kita cinta pada dunia, kita susah nak buat kebaikan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, ya, kita jangan sampai kita cinta pada dunia. Sebab siapa cinta pada dunia, kebinasaan besar dalam hidup. Allah Ta'ala jadikan dunia yang dicintai ini adalah sumber keserabutan, sumber kekecewaan, dan sumber apa dia? Sumber kepedihan yang amat dalam. Kita cinta apa dalam hidup? Kalau kita cinta tengok cerita-cerita, movie-movie ke, maka kita nak dengar kuliah ni kita dok fikir, aduh, nanti lepas isyak ni nanti nak tengok cerita-cerita ni kan. Allah Ta'ala akan jadikan bebanan. Kita cinta apa dalam hidup? Kita cinta kepada apa-apa, rumah ke, kita cinta pada anak kita ke. Besok bila anak kita meninggal dunia, kita akan jadi bebanan. Kita cinta pada pasangan, jadi bebanan. Sebab tu kita sandarkan pada Allah. Bila tanya Tuan boleh rasa confident, rasa tenang duduk di dunia ni sebab apa? Sebab saya ada duit. Satu masa kalau Allah ambil duit dia jadi tenang tak? Tak tenang. Apa yang dicintai itu menjadi sumber keperitan. Sebab tu orang yang mana dia dulu kan, muda-muda kita cinta sangat dengan seorang makwa ni, bila dia reject kita, dia akan jadi sumber bebanan kita. Makan tak lalu, tidur tak lena. Apa-apa saja yang kita mencintai dunia, yang kita cinta pada dunia tu, dia akan jadi sebab kepedihan dalam hidup. Sebab tu cinta ada tiga. Pertama, cinta kerana nafsu. Ini semua akan membawa kepada kepedihan, keperitan. Yang kedua, cinta fitrah. Ini boleh. Mak dengan anak, sesama pasangan. Yang ketiga, cinta kerana Allah. Ini semua membawa kejayaan di akhirat. Siapa cinta kerana Allah, dia akan boleh bertemu balik di akhirat. Tapi siapa bercinta bukan kerana Allah, maka dia akan menjadi pergaduhan. Oh, rupanya dulu awak cinta dengan saya, sayangan saya sebab harta rupanya. Dekat akhirat baru kantoi. Tadi. Ya, kat dunia ni, ya, kita cinta, pastikan semua cinta kerana Allah, sebab apa dia tak akan menyesal. Semua kebaikan kerana Allah, dia tidak akan membawa penyesalan. Ya, kalau kita cinta kepada selain daripada Allah, semua penyesalan. Ya, kita buat baik bukan kerana Allah. Bila kita kata kita berkawan kerana Allah, Ustaz, saya berkawan 40 tahun. Hari ini dia tikam belakang saya. Saya memang menyesal, saya memang kecewa. Tuan, kenapa nak kecewa? Ya, bukankah kebaikan yang kita buat semua dah ada bahagian pahalanya? Bila kita kecewa itu cuma boleh mengurangkan pahala, bahkan membatalkan pahala. Ustaz, saya kawan dengan anak saya, Ustaz. Ya, dan sekarang dah besar dah anak saya. Saya bagi duit, belanja, akhirnya anak saya derhaka dengan saya. Saya kecewa. Kenapa nak kecewa? Semua kebaikan kita dah ada bahagian pahalanya. Anggaplah ini ujian daripada Allah dan terus berdoa. Jangan sampai kita doa anak kita jadi batu ke apa ke, jangan. Jadi, boleh jadi anak kita berubah setelah kematian kita. Berapa ramai tuan-tuan kita ni pun nak jadi baik, ni pun makan masa tuan-tuan. Boleh jadi ada di antara kita yang mak ayah dah meninggal dunia, barulah kita berubah, betul tak? Maknanya apa dia? Maknanya kita sabar. Boleh jadi, ya, kita meninggal dunia, masa itulah perubahan itu berlaku. Sebab itu jangan putus asa. Tuan-tuan, kita tidak dijadikan daripada kayu, daripada batu. Kita dijadikan oleh Allah melalui mak ayah kita, dan semua kebaikan-kebaikan kita ini, semua mak ayah kita akan dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan, jadilah anak yang soleh.
Ya, bila walaupun mak ayah kita dah meninggal dunia, apa sumbangan kita terhadap mak ayah? Jawapannya apa dia? Terus jadi anak yang soleh. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, mak ayah kita menumpang paha. Ini dia. Kita buat baik sebab ada orang telefon saya. Ustaz, saya ni bapa saya meninggal masa dia apa dia? Masa dia nazak, dia tak nak salam saya. Kenapa tak nak salam? Sebab saya nakal, badan saya penuh tatu. Ada tak cara nak minta maaf pada ayah saya? Ayah saya dah mati dah ni. Jawapannya terus jadi anak yang soleh. Sebab apa dia? Anak yang soleh boleh pindahkan ayah yang mana dalam api neraka boleh dipindahkan masuk syurga dengan sebab jadi anak yang soleh. Ini dia. Iza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Apabila seorang itu Adam itu mati, terputus semua kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Itulah sedikit perkongsian saya berkenaan tentang kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang sebenar kita adalah apabila kita mula melangkahkan kaki kita ke syurga Allah SWT. Selagi mana kita kat dunia, kita ada ujian, kita perlu melaksanakan ibadah. Jadikan nasihat-nasihat saya berkenaan tentang kematian itu menjadi sumber kekuatan kita. Bukan kita lemah, Allah nak mati dah lemah je dah. Ustaz cerita pasal akhirat. Ustaz tak cerita pasal dunia. Sebab dunia ni tuan-tuan, saya tak payah cakap. Orang-orang bawah jembatan pun tahu macam mana nak makan. Betul tak? Kambing-kambing, unta-unta, lembu-lembu dekat dalam kebun pun dia tahu macam mana nak cari makan. Tak payah cerita pasal dunia ni. Sebab apa dia? Pandai dah kita. Cuma akhirat ni tak ramai orang cerita. Kita nak bermuamalah dengan dunia ni 3. Pertama, siapa yang bermuamalah dengan dunia kerana nafsu, dia orang rugi. Siapa yang kedua, jadikan dunianya, ambil yang perlu, dia yang selamat. Makan yang perlu, tidur yang perlu, dia akan selamat. Yang ketiga, siapa jadikan dunianya, keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, cari harta yang banyak. Untuk apa dia? Untuk bantu agama Allah, untuk bantu dirinya. Harta menjadi alat memudahkan dia masuk ke syurga Allah. Carilah banyak mana pun duit. Yang penting, duit menjadi kemudahan untuk kita masuk syurga, bukan menjadi penghalang apabila kita jadikan harta sebagai sumber untuk sombong, bangga diri, bukan untuk bantu agama Allah, bukan untuk bantu diri kita untuk masuk ke syurga Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sebelum mengakhiri pertemuan tuan-tuan, saya nak hadiahkan satu zikir yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di bibir namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Dia datang dalam sebuah hadis yang mana tuan-tuan boleh amalkan insya-Allah. Kalimatan habibatan ila Rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Sama-sama insya-Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 zikir ringan di bibir namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Seluruh penduduk langit dan di bumi dihimpunkan, diletakkan di timbangan mizan. Zikir ini jauh lebih berat. Zikir ini dicintai oleh Allah. Kita naik motor balik rumah, sambil-sambil kita pergi office, pergi berjalan, sambil-sambil kita buat kerja, boleh sambil subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan tuan-tuan amal, saya tumpang pahala. Mari kita akhirkan pertemuan ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, ampun dosa-dosa kami yang berlumur tinggi banyak ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa-dosa kami yang besar ya Allah. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar ya Allah. Api laita ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas ya Allah. Macam mana kami perlu menanggung pedihnya api neraka ya Allah.
Wahai Allah, ramai kawan-kawan kami seorang demi seorang telah menghadap-Mu ya Allah. Seorang demi seorang, tahun demi tahun, bulan demi bulan telah menghadap-Mu ya Allah. Kami tertinggal ya Allah. Mereka telah meninggalkan kami sekian lama ya Allah. Tak kala mana kematian itu datang, malaikat itu mula datang ya Allah untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Mudahkan kami untuk kami mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Wahai Allah, tak kala mana kematian itu datang, sudilah anak-anak kami yang paling soleh untuk uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya ya Allah untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami, iringi kami ke kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kali jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik untuk doa-doanya ya Allah. Wahai Allah, kami mendatangkan ini yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Ada yang belum sampai jodohnya, sampaikan jodohnya ya Allah. Ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat padanya ya Allah. Ada yang diberikan anak, jadikan anaknya penyejuk mata ya Allah. Wahai Allah, kami mendatangkan ini pada malam ini ya Allah. Walau sebanyak mana pun dosa kami ini ya Allah, walau sekeji mana pun dosa kami ini ya Allah, walau sehina mana pun dosa kami ini ya Allah, sudilah ampun dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Pada siapa lagi kami mohon mengadu dan meminta pengampunan ini ya Allah. Wahai Allah, kami yang bertangan ini ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami yang jauh di sana ya Allah. Buat kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia tahun demi tahun ya Allah, bulan demi bulan ya Allah. Kami rindu saat belai manjanya pada kami ya Allah. Kami rindu saat mana ciuman yang bertalu-talu di pipi kami ini ya Allah. Kami rindu suapan nasi yang masuk ke dalam mulut kami itu ya Allah. Hari ini kami kehilangan doa-doa mustajab daripada ibu dan ayah kami ya Allah. Waktu muda-muda dahulu ya Allah, kami gagal menjadi anak yang baik ya Allah. Kami sentiasa mengguriskan hati mak ayah kami ya Allah. Kami tak sengaja mengguriskan hati mak ayah kami ya Allah. Kami tak sengaja meninggikan suara kami itu ya Allah. Kami tak sengaja menghempaskan pintu itu ya Allah. Kami tak sengaja menghentakkan kaki kami tanda protes ya Allah. Wahai Allah, wahai Allah, dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami menjadi nakal ya Allah. Dosa-dosa inikah yang menyebabkan ya Allah rezeki kami menjadi sempit ya Allah. Dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hilang keberkatan dan kebahagiaan ya Allah. Andai dosa-dosa ini ya Allah, kami mohon jadikan tadahan-tadahan doa pada malam ini penebus di setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan terhadap ibu ayah kami itu ya Allah. Wahai Allah, kami mohon Kau kasihanilah ibu ayah kami ya Allah. Letakkan mereka ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah, di kalangan para salihin dan syuhada ya Allah. Wahai Allah, kami mendatangkan ini, kami mengakui betapa lemahnya kami dalam mengurus diri kami ya Allah. Sehingga ada di antara kami ya Allah yang gagal mengurus keluarganya ya Allah, sehingga bercerai-berai ya Allah. Betapa lemahnya kami dalam mengurus anak isteri kami ya Allah, sehingga ada di antara kami ya Allah yang anak isterinya semakin jauh denganmu ya Allah. Maafkan kami di atas lemahnya kami dalam mendidik anak isteri kami dengan ilmu agama ya Allah. Wahai Allah, selamatkan kami dan keluarga kami daripada dihumban dalam neraka-Mu ya Allah. Wahai Allah, mudahkan kami untuk kami menjawab soalan kubur nanti ya Allah. Mudahkan kami ketika mana buku catatan amal diserahkan nanti ya Allah. Berilah buku catatan amal kami di tangan kanan, jangan Kau beri di tangan kiri kami itu ya Allah. Mudahkan kami untuk kami meniti di titian sirat perjalanan ya Allah. Perjalanan ribuan tahun yang mana di bawahnya kawah-kawah api neraka, yang mana jambatan sehalus rambut di belah 7 itu ya Allah. Mudahkan kami lalu sepantas kilat ya Allah. Jangan biarkan kami merangkak lalu kami tertumus terhumban dalam neraka-Mu yang panas itu ya Allah. Wahai Allah, kami mengakui kami hanya insan yang lemah, lagi banyak dosa ya Allah. Pada siapa lagi kami mohon mengadu dan meminta pengampunan ya Allah. Wahai Allah, berilah rezeki yang halal lagi berkat buat kami ya Allah. Kami yang datangan ini ya Allah,
Ampun dosa-dosa kami ya Allah. Masukkan kami semua ke Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya di luar sana saya dibawa oleh-oleh, saya dibawa madu. Tuan-tuan yang nak dapatkan boleh ambil dahulu, di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila datang insya-Allah untuk minuman kesihatan dan boleh hadiahkan kepada orang tersayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.